Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan pelajar yang dikasihi sekalian. Kami dari Kumpul 3 ingin membentangkan sebuah topik yang bertajuk Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian. Saya, Ahmad Rizwan Emir bin Muhammad Samsudin, CB 20105, selaku pembentang pertama akan membahas sedikit sebanyak tentang pengenalan etika dan peradaban. Objektif pertama untuk topik ini adalah menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Objektif kedua pula ialah untuk menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran, nilai dan kehalusan budi pekerti. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Baiklah. Seterusnya, maksud etika dan peradaban. Etika merujuk kepada prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Manakala, maksud peradaban merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan sosial tertentu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Saya Hana Balkis binti Ahmad Yusri dan metrik ID saya ialah CB 20103. Saya di sini adalah untuk membentangkan tentang faktor etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Antara faktornya ialah faktor keluarga, faktor rakan sebaya dan faktor kerajaan. Saya akan menerangkan sedikit tentang faktor-faktor yang dikongsikan sebentar tadi. Faktor keluarga, ibu bapa hendaklah mengamalkan sikap saksama antara masyarakat pelbagai agar anak-anak dapat mengamalkan perkara yang sama. Faktor yang kedua iaitu faktor rakan sebaya. Kita hendaklah mencari rakan yang mempunyai fikiran yang luas di mana berkawan dengan semua budaya dan kaum kerana mereka ingin mempelajari apa yang mereka lakukan dan mempelajari kelebihan masing-masing. Itu ialah kelebihan mempunyai budaya yang berlainan di Malaysia. Dan faktor yang ketiga, faktor kerajaan. Kerajaan hendaklah memainkan peranan mereka dengan mengadakan kempen dan pesta tentang budaya pelbagai agar generasi muda dapat mempelajari ilmu baharu tentang budaya-budaya dan kaum-kaum yang lain. Oleh itu, sekian daripada saya. Hai, okey. Jadi hari ini saya akan bentangkan tajuk yang berkaitan dengan konsep kita memahami perhubungan etnik dalam masyarakat Malaysia. Seperti yang kita tahu, dekat Malaysia ni kita ada macam-macam masyarakat. Antara masyarakat yang kita ada, masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India. Kalau dekat Sabah Sarawak ada lagi banyak masyarakat. Contohnya masyarakat Iban, masyarakat Karazan Dusun. So semua tu adalah antara masyarakat-masyarakat yang ada dekat negara kita. Jadi sekarang saya akan menerangkan konsep-konsep dalam memahami perhubungan etnik dalam negara kita. Konsep-konsep ni boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama adalah konsep dari segi masyarakat, konsep dari segi budaya dan juga konsep dari segi perpaduan. Saya juga akan menerangkan aplikasi ketiga-tiga konsep ni dalam masyarakat kita hari ini. Konsep masyarakat ni pada umumnya adalah dia boleh ditakdirkan sebagai satu kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu kawasan dan mereka perlu berinteraksi antara satu sama lain. Jadi berdasarkan penerangan yang telah saya berikan tadi, kita boleh mengaplikasikan konsep masyarakat ini dalam kehidupan seharian kita dengan kita memahami bahawa kita sebagai manusia untuk meneruskan hidup, kita perlu hidup dalam
bermasyarakat. Jadi bila kita hidup dalam masyarakat, kita hendaklah memahami cara hidup dan juga budaya sesatu masyarakat itu dan juga masyarakat kita, supaya kita boleh mencetuskan suasana yang harmoni dan dapat membina satu masyarakat yang lagi besar yang boleh hidup dengan aman dan damai. Seterusnya saya akan menerangkan konsep yang kedua, iaitu konsep budaya. Okey, budaya boleh ditakrifkan sebagai cara hidup orang ramai, termasuklah dari segi pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa. Maksudnya, dengan lebih jelas lagi bahawa budaya ini adalah sesuatu yang telah diamalkan sejak dari dulu lagi oleh sesuatu masyarakat itu. Budaya boleh dibagikan kepada dua bahagian, iaitu budaya kebendaan dan juga budaya bukan kebendaan. Okey, budaya kebendaan ni dia lebih kepada perkara-perkara fizikal, contohnya macam barang, peralatan rumah dan sebagainya. Untuk budaya bukan kebendaan ni, dia lebih kepada perkara spiritual dan juga emosi. Contohnya seperti sesuatu kepercayaan, adat resam dan juga amalan-amalan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Okey, bagaimana konsep budaya ni dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini? Okey, saya ingin mengambil contoh bagaimana aplikasi konsep budaya ini. Okey, kita ambil dari segi masyarakat Melayu, yang mana mereka mengamalkan konsep ziarah-menziarah antara satu sama lain bersama sanak saudara mereka ketika musim perayaan, terutamanya musim Hari Raya Aidilfitri. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pula konsep perpaduan dalam perhubungan etnik di negara kita. Okey, perpaduan ni kita boleh mendefinisikan ia sebagai satu proses di mana proses untuk menggabungkan ataupun menyatukan seluruh masyarakat dan juga negara untuk membentuk satu identiti tetap dengan penuh perasaan cinta dan ingin membanggakan tanah air. Sebagai contoh, kita boleh ambil di kejadian saya terdapat satu komuniti Cina ini, mereka sentiasa menganjurkan rumah terbuka pada setiap kali perayaan Tahun Baru Cina, dan mereka sentiasa mengajak dan juga menjemput kaum-kaum lain untuk bersama-sama meraihkan Tahun Baru Cina itu. Jadi setelah saya memberi penerangan sebentar tadi, saya dapat menyimpulkan bahawa perpaduan dalam sesuatu masyarakat dan juga negara ini sangat penting untuk kita menjaga keamanan dan juga untuk mengekalkan keharmonian yang telah sedia ada daripada zaman dahulu lagi. Jadi saya harap segala penjelasan dan juga penerangan saya sebentar tadi sedikit sebanyak anda semua dapat mengambil intipati dan juga isi-isi daripada penerangan saya dan dapat menjadikan itu sebagai pengajaran untuk kita amalkan bagi mengekalkan perpaduan dan juga keharmonian antara masyarakat-masyarakat di negara kita. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang warisan dan pendigitalan sejagat. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepadan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Sebagai contoh yang kita dapat lihat dengan jelas adalah melalui media penyiaran kita. Mereka terpaksa mengambil idea atau program penduduk negara untuk dijadikan hiburan kepada rakyat Malaysia. Sebagai contohnya adalah I Can See Your Voice. Jelas sekali di sini kita dapat lihat perubahan hiburan bagi rakyat Malaysia telah berubah secara 180 darjah. Secara tidak langsung, ia dapat menghakis sedikit demi sedikit warisan yang ada di dalam Malaysia. Seterusnya ialah impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi. Ia dapat mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sepadan.
Ini merupakan impak yang baik kepada masyarakat Malaysia. Apatah lagi sekarang kita mengalami gelombang kedua bagi COVID-19, menyebabkan ramai rakyat Malaysia terpaksa duduk di rumah dan terpaksa membuat side income sendiri. Sebagai contoh, kita boleh buat side income melalui penjualan online. Kita dapat lihat dengan jelas di sini terdapat dua impak pendigitalan kepada masyarakat Malaysia, iaitu impak yang positif dan impak yang negatif. Bagaimana ia mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia? Ia berada di tangan kita sendiri untuk memilih yang baik atau yang buruk dalam kehidupan kita. Antara faktor masyarakat demografi adalah dari segi perbezaan umur dan zaman. Jika kita melihat masyarakat kini, terutamanya dalam golongan warga yang lebih berusia, mereka enggan menerima pandangan daripada belia kerana mereka memandang leceh terhadap pandangan warga belia. Umum mengetahui bahawa warga yang lebih berusia, mereka tidak dapat menerima perubahan teknologi yang sedia ada. Warga yang berumur tidak begitu gemar dengan media sosial. Bagi mereka, media sosial ini terlampau memberi impak negatif kepada masyarakat. Tetapi bagi golongan belia, mereka menggunakan media sosial dengan positif. Kebanyakan pemuda menggunakan media sosial sebagai sumber rezeki mereka. Oleh itu, teknologi ini ada kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Jika kita menggunakannya dengan bijak, jadi kita dapat melihat impak positif kepada masyarakat. Tetapi jika kita menggunakannya ke arah yang negatif, jadi negatiflah impaknya. Sebagai satu nasihat dan peringatan untuk kita semua manusia, setiap sesuatu yang diciptakan di atas muka bumi ini datang dengan kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Jika kita bijak menggunakannya, maka hasilnya kita dapat lihat dengan lebih baik. Tetapi jika kita menggunakannya ke arah yang buruk, jadi hasilnya pun buruk. Dan dalam konteks ini, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menghormati pandangan daripada semua peringkat umur. Dengan itu, warga yang lebih berusia perlulah menerima perubahan teknologi yang sedia ada dengan menghormati pendapat warga pemuda. Di dalam masyarakat kepelbagaian, sudah tentu kita mempunyai bangsa, agama, kaum dan budaya tersendiri. Malaysia amatlah dikagumi dengan kepelbagaian yang kita ada. Akan tetapi, kadang-kadang kita mengalami isu perkauman, isu keagamaan, isu kebudayaan. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang majmuk, kita haruslah menghormati fahaman setiap penganut agama Islam, penganut agama Buddha, penganut agama Kristian dan Hindu. Secara tidak langsung, kita akan membentuk masyarakat yang harmoni. Antara langkah-langkah untuk menangani isu ini, kita seharusnya bertolak ansur antara satu sama lain dan menghormati antara kita. Oleh itu, kita dapat mengelakkan isu ini daripada menimbul sebarang konflik di dalam masyarakat kita. Menurut Thomas Hobbes menyatakan bahawa konflik sentiasa wujud selagi ada kuasa antara masyarakat dan sentiasa bersaing dan berlumba untuk mendapatkan kuasa atau kedudukan yang ditaktifkan sebagai sumber yang terhad. Dengan itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menghormati pandangan satu sama lain supaya tidak mencetus konflik di antara kita. Dengan itu, perpaduan di negara kita dapat dikekalkan. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang masyarakat dan demografi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, demografi ialah kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran, kematian dan sebagainya dalam tempoh tertentu. Definisi masyarakat dalam konteks Malaysia, masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan, dan di Tanah Melayu terdapat 3 etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India di semenanjung bumi putera Sabah seperti Karazan Dusun, Bajau dan lain-lain, serta bumi putera Sarawak,
seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan, pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dahulu dengan membawa masuk semua kaum-kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Bab pepatah kata J.S. Furnival, masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama, serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Kemasukan imigran mula membentuk masyarakat plural yang berbilang kaum, tetapi pada mulanya mereka tidak bersatu padu dan berpecah belah kerana sukar untuk memahami fahaman, pemikiran, amalan dan etnik yang berbeza-beza. Daripada situ tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969 yang mengikut garis pemisah etnik dan bukan garis kelas. Jadi pada era kolonial di mana kemasukan imigran melahirkan kelompok daripada keturunan Cina, India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti Baba Nyonya yang keturunan Cina, Chetty yang keturunan India dan asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila berlakunya perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan yang mewujudkan kategori penduduk berdarah campuran seperti peranakan, said dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang taraf hidup daripada golongan B40 sehingga golongan T20. Apa yang dimaksudkan dengan golongan B40, M40 dan T20 ini? Istilah-istilah ini digunakan oleh kerajaan untuk membahagikan rakyat Malaysia kepada kumpulan atau golongan berdasarkan pendapatan isi rumah. Untuk menentukan julat pendapatan bagi setiap kumpulan, setiap isi rumah disedarakan mengikut pendapatan bermula dengan isi rumah yang berpendapatan paling tinggi diletakkan di kedudukan paling atas sehinggalah isi rumah yang berpendapatan paling rendah di kedudukan paling bawah. Walaupun kita datang daripada latar belakang dan taraf hidup yang berbeza, namun itu bukanlah batu penghalang untuk kita semua memupuk sifat kerjasama, toleransi dan perpaduan di dalam diri kita untuk melahirkan negara bangsa yang terbilang. Saya pula akan menerangkan tentang falsafah dan pemikiran. Jika disebutkan tentang falsafah, apa yang tergambar di dalam fikiran adalah satu perbincangan yang besar dan berat untuk kita dibincangkan melalui persoalan-persoalan yang banyak sehingga skop perbincangan lumat dibincangkan atau sebuah pengetahuan asas mengenai kesemua hal yang berlaku di dalam ehwal keduniaan. Oleh itu, falsafah dan masyarakat sememangnya mempunyai adunan yang signifikan kerana ia bersandar antara satu sama lain. Jadi, saya akan menerangkan apakah maksud falsafah. Falsafah berasal daripada bahasa Greek Yunani iaitu philo, cinta dan sophia yang bererti kebijaksanaan. Apabila digabungkan philo dan sophia, kita sebutkan sebagai filosofi iaitu cinta akan kebijaksanaan. Filosofi merupakan perkataan falsafah yang disebut di dalam bahasa Inggeris. Kalau menurut Kamus Pelajar edisi kedua pula mengatakan bahawa falsafah bermaksud pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab kewujudan sesuatu atau tentang kebenaran dan erti wujudnya sesuatu. Berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara. Baiklah rakan-rakan sekalian, seperti saya bincangkan tadi bahawa falsafah dan masyarakat sememangnya mempunyai adunan yang signifikan. Hal ini kerana falsafah dalam sesebuah masyarakat membentuk pemikiran yang seragam. Yang kedua, bagaimana tingkah laku masyarakat diterjemahkan. Persoalan asas mengenai masalah kejayaan ketamadunan itu
sehingga melahirkan sesuatu pandangan falsafah yang baharu. Rakan-rakan sekalian, falsafah dan pemikiran tradisional. Perspektif, etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai telah ditentukan dan ditetapkan. Manusia hanya diberi ruang memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Ibn Khaldun mendefinisikan falsafah sebagai ilmu perlu diintegrasikan kepada dua, iaitu ilmu agama dan ilmu alat. Dalam menuntut ilmu, bagi Ibn Khaldun, kita perlu menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Ketokohan Ibn Khaldun diakui oleh 3 orang sarjana barat, iaitu Arnold Toynbee mengatakan bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan Ibn Khaldun sumbangan terbesar pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi ini. Yang kedua pula, R. Flint mengatakan bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. Dan yang ketiga, G. Sarton mengatakan Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung, bukan sahaja pada kurun pertengahan, malah sepanjang zaman. Sahabat yang saya hormati sekalian, tadi saya telah menerangkan tentang falsafah dan pemikiran tradisional. Dan ini saya akan menerangkan falsafah dan pemikiran moden pula. Perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana mengecapi matlamat tersebut. Terdapat persoalan yang timbul, iaitu bagaimana falsafah dan pemikiran dijalankan dalam masyarakat. Mereka yang berkuasa hendaklah memikir dengan bijak dan mendalam akan setiap perkara atau keputusan. Oleh itu, ahli politik hendaklah mengamalkan falsafah dan pemikiran agar dapat memelihara kesejahteraan seluruh masyarakat. Ekonomi negara haruslah dikendalikan dengan baik mengikut falsafah dan pemikiran supaya ekonomi negara sentiasa stabil. Seterusnya, rakan-rakan sekalian, bertentangan dengan falsafah dan pemikiran jika rakyat Malaysia mendekati rasuah. Oleh itu, kita perlulah menjauhi rasuah. Dan akhir sekali, aplik untuk menjaga hubungan antara kaum dan bangsa adalah dengan menjaga sensitiviti kaum. Janganlah kita kutuk-mengutuk antara satu sama lain. Oleh itu, rakan-rakan, sekian daripada saya menerangkan tentang falsafah dan pemikiran dalam masyarakat. My name is Abdulrahman Abdullah Najib, ID number FP17111. Today I'll be presenting about how to relate cultural diversity with digital heritage. To start with, there is a couple of questions which we need to answer. Which language do you speak? What is your religion? What holidays do you celebrate? What is your race identification? What is your ethics, identity? What is your culture? Culture is what shape us. The culture is the only factor which shape us. It shapes our identity and influence our behavior. Culture is our way of being. More specifically, it's related to the shared language, belief, value, moral, behavior. The objective that passes down from generation to generation. Culture heritage. Culture heritage is amplitude in complex social process in which people, individual, or community identify those things that are of value to be passed over to future generation. This including practice or traditional, like in different culture, different environment, country. I'm from Arab, we have different culture. Here in Malaysia, there is also a different culture. So, pass from generation to generation. This including practice and traditional, as well as the way of meaning that reinforce the idea of belonging into the community. In order to be involved in a community, you have to know that
other person, his culture, his background. My friend will explain more in detail and how to relate culture, heritage with community, with diversity. Thank you. Saya nak kongsikan bagaimana warisan dan pendigitalan dapat mempengaruhi etika dan peradaban manusia. Pada zaman dahulu, manusia berkomunikasi dengan menggunakan pelbagai cara untuk berhubung antara satu sama lain. Seperti contoh, kita boleh lihat pada abad ke-12, manusia menggunakan burung merpati untuk berhubung dan menghantar maklumat antara satu sama lain. Mereka ini juga menggunakan merpati sebagai alat komunikasi. Kemudian kita tahu komunikasi ini berevolusi atau berubah dari masa ke semasa, dari burung merpati hinggalah ke telefon bimbit kita ini. Sekarang ini kita berada pada zaman yang moden. Jadi macam mana cara kalau kita nak membina kesepaduan antara etnik ni? Jawapannya adalah media massa. Kita yang berada pada zaman moden ni banyak terdedah kepada media massa seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram dan banyak lagi lah. So, media massa ni lah medium penting untuk kita sebarkan maklumat-maklumat serta dapat berhubung antara satu sama lain. Dengan cara ini, kita dapat mendekatkan manusia dari seluruh negara. Media massa juga inilah adalah platform perkongsian ilmu. Kita juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan dari masa ke semasa. Seperti contoh, kita berkomunikasi dengan orang lain yang lain bahasa dari kita. Macam contohlah, kalau saya buat bisnes, saya ada klien dari orang luar negara, dia berhubung dengan saya menggunakan bahasa lain, sedangkan saya menggunakan bahasa Melayu, tetapi dia menggunakan bahasa Inggeris. So dengan ini, saya dah dapat meningkatkan bahasa Inggeris saya. Jadi macam inilah cara kita dapat mengeratkan hubungan antara orang lain dengan menggunakan media massa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aslam bin Muhammad dan saya akan menerangkan tentang geofizikal. Ianya adalah salah satu sub-bidang utama dalam geografi. Geografi fizikal adalah cabang sains semula jadi yang berkenaan dengan proses dan corak dalam persekitaran semula jadi seperti atmosfera, hidrosfera, biosfera dan geosfera. Berdasarkan Kamus Dewan, geografi merupakan satu cabang sains yang mengkaji tentang permukaan bumi, keadaan fizikalnya, iklim, kependudukan dan keluaran. Manakala fizikal pula didefinisikan sebagai keadaan alam semula jadi. Jadi, secara umumnya, geofizikal merupakan salah satu aspek utama geografi yang membincangkan tentang keadaan fizikal bumi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Yasarbi bin Amir Basar dan saya akan meneruskan dalam konteks contoh geofizikal di tanah air kita, iaitu Selat Melaka. Kedudukan Selat Melaka memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun kerana terletak di laluan timur dan barat. Seterusnya, kedudukan semenanjung Tanah Melayu berada di laluan perdagangan utama antara timur dan barat, menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing dan sekaligus berperanan sebagai penyambung pasaran dagangan utama dunia pada ketika itu, iaitu antara benua India dan juga benua China. Kemudian, muara Sungai Melaka yang dalam membolehkan kapal-kapal berlabuh dengan mudah untuk menurunkan barang dagangan dan mendapatkan barang keperluan. Akhir sekali, bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau menjadi petunjuk kepada pedagang untuk berlayar ke Melaka serta tempat yang strategik untuk memerhati keselamatan Selat Melaka. Kesimpulannya, setiap aktiviti manusia akan menyebabkan perubahan terhadap persekitaran fizikal. Perkara ini amat jelas kerana manusia merupakan sebahagian daripada persekitaran fizikal yang terdiri daripada pelbagai komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lain. Di samping itu, saya akan membincangkan tentang ekonomi dan pasaran. Apakah maksud ekonomi? Ekonomi adalah satu cabang sains yang mengkaji pembahagian sumber terhad untuk memenuhi keperluan manusia. Manakala pasaran ialah keadaan di mana peniaga dan pembeli harus bertemu untuk menjalankan urus niaga, sama ada secara langsung
ataupun tidak langsung. Seterusnya ialah komponen etika dalam ekonomi dan pasaran. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Contohnya, adil dan jujur dalam perniagaan. Yang kedua adalah larangan riba ataupun rasuah. Yang ketiga adalah layanan yang baik. Apa yang kita dapat lihat daripada video ini ialah bagaimana cara penjual aiskrim tersebut melayani pelanggannya yang merupakan orang kelainan upaya, iaitu OKU. Hal ini dapat menarik minat pembeli untuk membeli dan dapat memuaskan hati pelanggan. Pada pra-kolonial, ekonomi Tanah Melayu pada awalnya berkembang pesat dan British membiarkan masyarakat Melayu meneruskan kegiatan pertanian bercorak tradisional, iaitu bercorak sara diri. Sebelum itu, saya ingin menerangkan apakah maksud kegiatan ekonomi sara diri. Kegiatan ekonomi sara diri ialah kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan juga keluarga. British tidak memberikan peluang kepada masyarakat Melayu untuk meneruskan kegiatan ekonomi moden seperti pelombongan dan peladangan. Apa yang dilakukan adalah British memperkenalkan dasar pecah perintah. Sebelum itu, saya juga ingin menerangkan apakah maksud dasar pecah dan perintah. Dasar pecah dan perintah atau dikenali sebagai break and rule ialah merupakan satu strategi dalam maksud untuk mendapatkan dan menakluk sebuah kawasan atau wilayah dengan cara memecahkan kelompok kuasa yang besar kepada kelompok yang lebih kecil. Dasar ini juga telah membahagikan 3 kawasan penempatan berdasarkan yang pertama adalah penempatan Melayu yang mana kekal dengan aktiviti sebagai petani dan nelayan. Yang kedua ialah masyarakat Cina kekal dengan aktiviti sebagai peniaga dan pelombong di kawasan bandar. Yang ketiga ialah masyarakat India yang kekal tinggal di kawasan estet ataupun ladang getah sebagai penoreh getah. Dasar ini tidak langsung membantu masyarakat Melayu untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan dan ekonomi moden kerana mereka masih lagi meneruskan kegiatan ekonomi sara diri. Kini kita beralih ke era kolonisasi di mana British telah pun menguasai ekonomi di Tanah Melayu. Kemunculan Inggeris di Tanah Melayu telah menyebabkan perubahan kepada kehidupan Tanah Melayu yang sebelum ini hidup serumpun dan berkongsi satu peradaban kepada masyarakat majmuk. Berikutan kegiatan ekonomi Inggeris, British telah membawa masuk tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan juga India. Dan dari sini, pendiskriminasian telah berlaku kepada penduduk Melayu, terutama Melayu bawahan dari sektor ekonomi, politik dan pendidikan. British juga menekankan corak ekonomi pra-kapitalis iaitu membuka peluang kepada sesiapa yang ingin mengaut sumber ekonomi sedangkan corak ekonomi Melayu bawahan hanya berasaskan sara diri. Mereka tidak diperkenalkan dengan cara pengumpulan harta dan pemilikan tanah yang hanya khusus untuk kelas atasan sahaja. Di sini kita dapat lihat bahawa kedudukan ekonomi kelas atasan lebih stabil berbanding Melayu bawahan. Inilah yang berlaku diskriminasi. Seterusnya, pada era pasca kolonisasi, dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan bebas telah menyebabkan perubahan sistem sara diri kepada sistem komersial. Dengan adanya pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan biji timah telah mendorong kepada sistem ekonomi moden berasaskan industri. Kerajaan juga telah merancang strategi penyusunan semula masyarakat untuk mengelakkan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi agar jurang perbezaan antara masyarakat terhapus melalui dasar kerajaan seperti dasar ekonomi baru.
Dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, iaitu Perdana Menteri kita yang pertama pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Dasar ini diperkenalkan setelah peristiwa perkauman, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Dasar ekonomi baru berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik serta mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ini merupakan sasaran dan objektif dasar ekonomi baru yang ingin membasmi kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Okey, saya akan menceritakan tentang Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Pada zaman dahulu, hubungan antara masyarakat Melayu dengan Cina serta India dan etnik-etnik lain telah wujud sebelum kedatangan penjajah barat lagi. Terdapat juga pedagang-pedagang luar yang telah berkahwin dengan penduduk tempatan dan terus menetap di Melaka pada waktu itu. Disebabkan ikatan perkahwinan dan jaringan asimilasi, ia telah membentuk komuniti baru bagi masyarakat Cina dan India, iaitu bagi Cina terbentuknya Baba dan Nyonya, manakala bagi India terbentuknya Citi. Pada zaman dahulu, di Selat Melaka bermulanya proses kepelbagaian peradaban dan etnik. Proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan pada waktu itu. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuklah interaksi di peringkat tamadun. Okey, kita masuk dalam interaksi di lingkungan budaya yang sama. Maksudnya hubungan budaya dalam sesuatu kaum. Sebagai contoh, kaum Melayu mempunyai kaum Jawa, Banjar, Bugis, Mandalin dan sebagainya. Manakala kaum Cina pula mempunyai budaya Cantonese, Hakka, Hainan, Teochew dan sebagainya. Dan begitu juga kaum India yang mempunyai budaya seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Hal ini mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan. Pegangan agama mereka adalah berbeza, tapi dalam budaya yang sama. Golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dari segi budaya pemakaian, pemakanan dan seni bina keislaman. Malah pada waktu kini juga terdapat unsur-unsur tersebut. Manakala masyarakat Muslim di India juga menerima unsur-unsur keislaman dari segi iaitu seni bina, muzik, pemakaian, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Pada zaman dahulu, Melaka ni dia terkenal sebagai The Venice of East, iaitu pertemuan pedagang dari seluruh dunia seperti Arab, India, Parsi, Cina dan lain-lain lagi. Mari kita sentuh zaman keagungan Melaka pada waktu itu. Zaman keagungan Melaka pada waktu itu melibatkan banyak aspek, antaranya aspek pemerintahan, aspek perdagangan, aspek kependudukan dan aspek kepelbagaian budaya. Okey, kita masuk secara terperinci mengenai aspek pemerintahan. Pada aspek pemerintahan, ajaran Islam menguasai perlembagaan Melaka. Maksudnya perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Terdapat juga hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Pemerintahan dilakukan secara diplomatik. Ia mementingkan keharmonian kaum. Sebagai buktinya, pegawai istana meliputi masyarakat Melayu dan India. Malah terdapat juga amalan perkahwinan campur seperti perkahwinan Puteri Han Lipo dan Sultan Mansur Shah. Manakala aspek perdagangan pula, Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk menjaga
keselamatan para pedagang dari ancaman lanun, pemerintahan secara terbuka dan pentadbiran sistem yang cekap oleh Laksamana Melaka pada waktu tersebut. Zaman pluraliti, iaitu zaman kepelbagaian akibat penhijrahan pedagang Arab, China, India dan dari negara lain lagi. Pada zaman dahulu, masyarakat dari negara-negara lain, maksudnya pedagang dari negara lain, nak masuk Melaka tidak perlu pasport, tidak perlu visa atau pengenalan diri. Maka terbentuklah zaman pluraliti, iaitu zaman pelbagai. Mereka juga bebas berdagang dan berinteraksi antara masyarakat-masyarakat setempat, menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan proses amalgamasi, iaitu baba dan nyonya, Melayu Arab dan Melayu India, manakala aspek kepelbagaian budaya pula. Pada zaman dahulu, Melaka ni dikenali sebagai kota metropolitan dan kota multibudaya. Pluralisme budaya, hasil interaksi antara pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduism, Buddhism, Arab Islam dan Eropah, iaitu Portugis, Sepanyol, Belanda dan British, dengan budaya alam Melayu pada sejak abad ke-5 Masihi. Sekian. Sebagai penutup, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Jadi, kita telah pun sampai ke penghujung video ini. Saya amatlah berharap yang video ini dapat membantu anda dan memberikan sedikit sebanyak ilmu tentang etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Saya berharap yang rakan-rakan semua berada dalam keadaan selamat di dalam kemelut COVID-19 ini. Saya mengakhiri video ini dengan setakat pantun. Bersama teman keluar berjalan, topeng muka jangan dilupa. COVID-19 bukanlah gurauan, sedarlah kawan sebelum terkena. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.